Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pengarah Ahli Jawatan Kuasa Khas Badan Kebajikan Keluarga Islam Melaka Mesir, Ustaz Muhammad Ismail bin Samsudin. Seterusnya Barisan Kepimpinan Badan Kebajikan Keluarga Islam Melaka Mesir, serta sahabat-sahabiah sidang penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Ta'ala dapat sama-sama kita jumpa hari ini di media Badan Kebajikan Keluarga Islam Melaka Mesir. Cuma pada hari ininya, peringkat penganjur minta saya ceritakan sedikitlah berkaitan tentang pengalaman ataupun kita katakan sepanjang saya duduk di Mesir ni bersama dengan Badan Kebajikan Keluarga Islam Melaka Mesir, keluarga besar kita lah. Cumanya hari ini peringkat penganjur disediakan beberapa soalan. Cuma saya cuba jawab mengikut apa yang digariskan oleh peringkat penganjur lah. Jadi kita terus kepada cerita kita pada hari ini. Yang pertama sekali berkaitan tentang, Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan tentang pengalaman menjadi ahli Badan Kebajikan Keluarga Islam Melaka Mesir? Kalau nak ceritakan tentang pengalaman saya sepanjang saya duduk dengan Badan Kebajikan Keluarga Islam Melaka Mesir ni, ikutkan masa yang peringkat penganjur bagi ni memang tak cukup lah. Dia kena panjang sikit. Cuma saya ringkaskan. Dan juga kalau ikutkan sejarah saya bersama dengan keluarga besar ni tak lama, lebih kurang dalam 6 tahun lebih. Cuma apa yang boleh saya ceritakan sedikit ketika mana saya datang pada mulanya bersama dengan rakan-rakan seramai 13 orang ikhwah tak salah saya dan berbaki peringkat akhwat. Kami datang selaku USMB lah istilah ketika itu, USMB pelajar baru. Kami disambut oleh abang-abang seperti keluarga sendiri. Keluarga sendiri lah. Maksud dia sampai je, ingat lagi masa tu sampai dekat Tauhid Wan Nur rasanya. Dan kita kena berjalan ke RMS 3, Rumah Melaka Sementara 3. Bila berjalan tu memang kami berlenggang. Maksud dia ikutkan pelajar baru ni memang kena angkat beg dan banyak lagi lah. Cuma beg-beg kotak-kotak yang berat-berat tu semua diuruskan oleh abang-abang. Abang-abang yang kita orang tak kenal pun siapa masa tu. Sampai di sana kita terus ke RMS 3. Kita diberi taklimat cerita tentang perjalanan selaku mahasiswa barulah. Dan apa yang menariknya ketika mana kami sampai kami dihidangkan ataupun disediakan dengan keperluan asas. Maksudnya memang tak fikir apa dah. Datang memang dah tersedia, tempat tinggal tersedia, dan juga makanan, keperluan asas macam singkat dan lain-lain lah. Itu asas lah. Bukan sahaja keperluan asas kehidupan seharian saja, tapi kehidupan sebagai penuntut ilmu. Sampai di sana kami ada terlibat dengan program USMB. Di sana peringkat program lah, ataupun kita kata abang-abang ni disediakan satu program khusus untuk peringkat USMB baru. Dia menceritakan tentang, ataupun kita kata antara pengisian yang menarik lah, keperluan ilmu sebelum masuk kuliah. Keperluan ilmu sebelum masuk kuliah lah. Senat fakulti namanya. Senat fakulti cerita tentang adik-adik ni ambil kuliah apa dan lain-lain lah. Apa keperluan sebagai seorang pelajar syariah, buat apa yang perlu kita kuasai, kitab apa yang perlu kita beli, kelas macam mana bawa pergi kuliah masa tu. Dia bukan keperluan asalnya, keperluan ilmu untuk kuliah pun ada. Dan bukan setakat tu saja, ada juga keperluan ilmu turasi. Masa program tu pun ada juga ilmu mubtadi', ilmu turasi, kitab-kitab, kita kata kitab-kitab mubtadi' lah bagi pelajar baru untuk kita kuasai. Pun peringkat abang-abang ni ataupun kita kata peringkat BKK IMM ni sediakan untuk kita. Dan banyak lagi lah kita kata pengisian yang menarik masa kehadiran kami di Mesir baru sampai.
Dan apa yang menariknya juga, selepas lama duduk dalam BKKIMM, kami dihidangkan juga dengan ilmu-ilmu turasi, ilmu-ilmu contemporary, ilmu-ilmu soft skill, ilmu-ilmu, kita kata ilmu-ilmu keperluan asas bagi seorang mahasiswa, sebagai seorang mahasiswa, ilmu soft skill. Dan bila mana kita dapat ilmu tu, peringkat BKKIMM ni, dia bukan sahaja memberikan medium untuk belajar, tapi dia juga menyediakan medium untuk beramal. Contoh macam saya ingat lagi masa tu saya dilantik sebagai ahli jawatan kuasa kecil di bawah unit kebajikan, bendahari kebajikan. Masa tu tak salah saya Ustaz Solihin, Ahmad Solihin, selaku ketua unit masa tu. Dan kat situlah tugas saya masa tu cek orang sihat tak sihat, sakit tak sakit. Masa tu ingat lagi fatrah imtihan. Dan dapat ilmu tentang kita kena bagi manfaat dekat orang ramai. Dapat ilmu tu dekat luar, jadi kita praktikkan, dan BKKIMM sediakan medium tu. Selepas menjadi AJK kecil, kita naik satu peringkat lagi, menguruskan program. Masa saya jadi urus dia program, saya ditaklifkan sebagai bendahari family day. Bendahari family day. Masa tu ketua ataupun kita kata pengarah program tu Ustaz Iqbal Saidi, sahabat juga. Dan lepas tu baru dilantik sebagai pengarah. Dan masa tu lah saya dah berjinak-jinak ataupun kita kata dah melibatkan diri dalam kepimpinan Badan Kebajikan Keluarga Islam Melaka Mesir. Okey. Selesai untuk pengalaman ahli BKKIMM. Ikutkan cerita dia panjang lah, cuma saya ringkaskan sikit lah. Seterusnya, soalan yang kedua berkaitan tentang apa kenangan paling manis dan pahit Ustaz sepanjang duduk bersama BKKIMM. Ikutkan 6 tahun, banyaklah kita kata cerita tentang manis dan pahit. Cumanya kita ambil pahit sedikit, manisnya banyak lah. Kita pergi pahit dulu lah, cerita pahit. Cerita pahit ni saya cerita yang umum sajalah, yang umum saja. Pertama sekali, antara yang kenangan pahit, ketika mana ada 1 tahun tu memang ramai senior yang balik. Memang ramai senior yang balik lah. Sebab kita dah terbiasa dengan senior-senior ni, dah anggap macam abang sendiri. Masa tu yang balik antaranya Ustaz Fadil, Ustaz Wafi. Lepas tu dah 2 orang tu balik, lepas tu terus ada lagi yang balik lah. Antaranya Ustaz Audi, Ustaz Zuhelmi, Ustaz Syahir, Ustaz Rohaizat, dan kemudian Ustaz Ikram Hussein dengan Ustaz Anwar. Masa tu lah, fatrah-fatrah tu. Tu antara kita kata, cumanya hubungan di sini terputus lah, tapi di alam maya dan juga di Malaysia masih terhubung. Disebabkan apa kita kata momen ni ataupun kita kata perkara ni pahit, sebab antaranya nak jaga kesatuan. Nak jaga kesatuan ni kita kena sambung apa yang peringkat abah-abah ni jaga, daripada sudut amar ma'ruf nahi mungkarnya, daripada sudut kebajikannya, daripada sudut bi'ah solehahnya, daripada sudut ilmu turasinya, daripada sudut ilmu kuliahnya. Kita kena jaga pula. Memang masa tu memang saat-saat yang sedih lah. Memang abang-abang menangis, kita pun menangis masa tu. Dan antara kita kata perkara yang pahit juga, cerita yang pahit, ketika mana waktu COVID, masa tu bukan sekadar Malaysia saja yang terkesan, Mesir juga terkesan semuanya. Dan ketika itu ramai antara sahabat-sahabat yang balik ke Malaysia. Antara faktornya, antaranya ialah terjejas tentang ekonomi. Antaranya ekonomi, sudut kesihatan, kerisauan keluarga. Itu sebab ramai yang balik. Dan nak jadikan cerita, ada yang tak sambung lah. Itu pun antara yang kita kata beri kesan jugalah pada peringkat saya sendiri, dan juga saya rasa sahabat-sahabat lain pun terkesan juga. Antara sahabat-sahabat yang tak dapat sambung, ramailah, saya tak sebut kat sini, ramai.
Cumanya mereka sama di Malaysia lah, sama di Malaysia. Tapi kenangan tu memang pahit lah bagi saya. Dan kenangan manis banyak, antaranya di PKKIMM ni dia tak mengajar kita untuk berukhuwah sesama kita. Dia mengajar kita untuk berukhuwah sama-sama pelajar Mesir lah, abang-abang, bahkan bukan di Melaka saja, bahkan sudut luar negeri pun kita kenal juga, kita bersahabat juga, kita berukhuwah juga. Antara yang saya sebutkan program hari keluarga, hari raya, memang tak ada rasa kekok lah kita kata berukhuwah dalam BKKIMM ni. Abang ke adik ke, memang masa tu kita kalau bermain, contoh macam satu kumpulan tu campur, bukan campur ikhwan-akhwat. Ikhwan-akhwat memang tak diajar lah di sini, bercampur umur, bercampur umur. Masa tu memang ada yang kelakar-kelakar pun terkeluar dan lain-lain lah. Memang seronok masa tu. Dan berukhuwah kami ni bukan sekadar pada perkara-perkara yang seronok. Ada juga kami berukhuwah ketika mana kami sama-sama parit. Benda ni rasa pahit tapi dia rasa seronok atau manis, kenangan manis. Sebab kita sama-sama tanggung benda ni. Antaranya ukhuwah ketika mana sakit, waktu perpindahan. Waktu perpindahan ni, bila kita kata dengan Melaka ni secara umumnya memang perpindahan ni kita kata rutin tahunan lah, atau kita kata aktiviti tahunan. Setiap tahun mesti ada perpindahan, sama ada berskala kecil ataupun berskala besar. Jadi perpindahan tu lah yang kita kata benda tu penat, angkat barang, tapi kat situ rasa seronok. Rasa seronok lah. Abang-abang pun tahu macam mana bila kita pindah. Maksud dia mungkin antara sini-sini ataupun kita kata sahabat-sahabat tahu ayat-ayat tentang buat tangga kan. Maksud dia masa nak pindah tu kena buat tangga. Tangga ni istilah dia barang kita angkat pas kat orang lah. Tu lah istilah tangga. Tapi itulah istilah-istilah yang digunakan. Antara juga ketika angkat barang tu adalah yang buat kelakar. Ni kitab ke batu dalam kotak ni, pun ada juga ayat macam tu. Dan banyak lagi lah ayat-ayat yang kalau kita sebut ni memang kita akan terkenang waktu perpindahan. Dan antara jugalah antara ayat-ayat lain juga, sebab kebiasaannya waktu perpindahan ni kita akan ada jamuan ringan lah, jamuan sama ada ringan ataupun besar lah jamuan. Janji ada jamuan. Dan lepas angkat barang mesti cakap, tak ada air ke kopuk-kopuk ke. Tapi diorang yang contoh kebiasaannya kita akan pindah ni, tuan rumah yang pindah ni dia akan sediakan makanan. Kita tahu mahasiswa ni kewangan dia agak kurang sikit, tapi semata-mata nak menghargai orang yang membantu, dia bagi juga walaupun air mineral 5 botol, keropok sipsi ke kan, dan lain-lain lah. Walaupun benda tu simple tapi kita anggap benda tu seronok. Dan antara kenangan manis juga yang saya ingat ketika mana saya melibatkan diri saya dengan kepimpinan. Kepimpinan ni yang banyak mengajar saya, mendidik saya. Antaranya saya kira ramailah sini-sini yang didik saya. Ustaz Anwar, Ustaz Wafi, Ustaz Audi. Saya sempat juga duduk kepimpinan bersama dengan Ustaz Khidir. Sempat. Itulah ramai lagi lah, Ustaz Haizat, ramai lagi. Kalau nak sebutkan ramai lah. Dan mereka ni tegur bukan tegur sebab tak suka kita, tapi mereka ni tegur untuk didik kita dan sayang kita. Cara mereka tegur ni walaupun nampak keras, tapi dia orang sayang kat kita lah. Mindset kita bila kita cerita tentang tegur ni, bila kita tegur benda, kita tegur orang tu, mindset kita kata orang tu tak suka kita. Tapi dalam Islam, bila kita kata amar ma'ruf nahi munkar ni, memang tegur kita, maksudnya orang tu sayang kita. Dan banyaklah daripada sudut teguran
daripada sudut jati diri kita, pengurusan masa, sudut bermuamalah kita. Uh, kita dah beza dah kita ni cara hidup Malaysia dengan Mesir. Jadi cara bermuamalah kita pun kena beza. Macam mana kita nak bermuamalah dengan adik-adik, macam mana kita nak bermuamalah dengan abang-abang yang kerja dengan kita, macam mana kita nak bermuamalah dengan akhwat. Ada batas-batas yang kita kena jaga, ada waktu-waktu yang kita perlu hadkan. Ni kat sini kita belajar. Dan sudut pemakaian kita pun kita kena jaga juga. Kat sinilah. Itu antara kita kata kenangan pahit manis lah. Ikutkan banyak lagi pahit manis ni. Cuma perlukan kepada CD yang lain kalau ada lah. Okey, selesai. Seterusnya, adakah mahasiswa perlu terlibat dalam persatuan? Bagi saya, mahasiswa perlu melibatkan diri dalam persatuan. Perlu melibatkan diri dalam persatuan. Sebab apa? Sebab persatuan ni dia banyak mengajar kita. Mengajar kita daripada sudut kita nak menguruskan diri kita, daripada sudut kita nak menguruskan orang lain, daripada sudut kita nak menguruskan masa kita. Sebab kita ni dah banyak keutamaan ataupun kita kata kewajipan yang kita perlu lakukan. Jadi kita kena pandai mengurus. Kat sinilah bila bertembungnya satu perkara yang mana satu kita nak aulakan, penting segera, penting tak segera. Kat sinilah dekat kesatuan ni yang ajar kita. Bukan sekadar pengurusan itu sahaja, persatuan ni juga dia ada bagi kita manfaat daripada sudut ilmu di luar kuliah, ilmu terasi. Ni kelebihan kita di Mesir. Kita bukan sekadar kuliah di dalam universiti saja, kita ada juga kuliah di luar-luar. Dan dalam kesatuan pun ada perkara tu. Sudut kuliah ilmu terasi, ilmu yang kita kata menjadi keperluan lah kepada kita sebagai pelajar Azhar. Dan kuliah-kuliah ataupun kita kata kelas-kelas lelaki yang di luar kuliah ni pun perlu kita kata pergi berperingkat. Persatuan ni ada ajar lah. Contoh macam syariah, apa yang perlu kita kata kuasai secara penuhnya, kitab mana yang kita kena kuasai dan lain-lain lah. Itu yang kita kata kena libatkan diri dalam persatuan. Dan antaranya juga kenapa saya kata perlu melibatkan diri dalam persatuan, kita dapat ilmu soft skill dan juga ilmu-ilmu kontemporari lah di dalam persatuan. Mahasiswa Mesir, kita kena ingat kita ni akan bersaing dengan mahasiswa di Malaysia. Jadi nak jadikan kita sebagai seorang yang relevan, kita kena ada soft skill. Yang mana soft skill ni tak ada dalam kuliah. Daripada sudut macam mana kita nak Adobe Photoshop, tentang Canva, tentang Word dan lain-lain lah, Excel. Jadi benda tu yang kita belajar dekat persatuan. Jadi ilmu-ilmu tu penting lah supaya kita ni boleh survive, boleh relevan lah dekat Malaysia. Sebab benda tu lah yang kita akan bersaing dekat Malaysia dengan mahasiswa-mahasiswa yang kita kata dekat Malaysia pun perkara ni menjadi perkara yang penting lah, ataupun kita kata bonus lah kepada pelajar-pelajar yang tahu soft skill ni. Jadi memang kena libatkan dalam persatuan. Kena libatkan diri dalam persatuan. Okey, seterusnya, apa kelebihan berada dalam BKKIMM? Kelebihan yang sangat banyak. Terdiam sekejap. Kelebihan yang sangat banyak bila kita kata tentang kalau kita duduk dalam BKKIMM. Antaranya yang saya sebut tadi lah, sudut muamalah kita dengan sahabat-sahabat. Dulu kita mungkin bermuamalah kita tak jaga batas ikhwat-akhwat. Kat sini kita belajar macam mana kalau kita nak PM akhwat. Ada syarat-syarat dia berkaitan tentang kerja, ada waktu-waktu dia, dan bagaimana kita nak bermuamalah dengan Arab. Ni semua kita kata kelebihan lah, kelebihan. Dan antara kelebihan juga, jujur saya cakap, saya dulu memang agak kurang daripada sudut pengurusan.
apa-apa pengurusan, masa, diri. Tapi dekat BKKIMM ni lah yang merubah saya daripada sudut saya punya masa, daripada sudut saya punya etika pemakaian saya, sudut saya punya ilmu terasi saya, ilmu kuliah saya, banyaklah. Dan kelebihannya juga kita kata dia antara program-program yang rakan anjurkan, dia bukan sekadar pemikiran ataupun kita kata untuk akal kita, tapi dia ada juga jentik tentang rohani kita, tentang rohani kita lah. Antaranya kuliah subuh, ada program Qiyamul dekat RMS, ingat lagi, tahajud. Ada juga kuliah subuh, lepas subuh tu ada makan-makan. Ingat lagi masa tu zaman RMS 3. Ada yang buat donat guna Fino tapi dia goreng letak gula pun ada juga. Benda-benda yang pelik-pelik lah, benda-benda macam tu. Fino cicah, mushroom soup kalau ingat, bawang kalau ingat. Dan antaranya kalau ustaz-ustaz sini ingat, kita ada kalau contoh macam kita punya bajet lebih sikit, kita buat nasi goreng, nasi lemak. Itulah, dia libatkan rohani lah, rohani dan juga kita kata jasadi jugalah. Dan juga ada kelebihan duduk dalam BKKIMM ni, surrounding dia sangat sihat bagi saya lah. Solat berjemaah, kalau contoh macam tak pastilah, mungkinlah zaman-zaman dulu di asrama pun, bila kita kata nak ajak solat berjemaah ni, kita kata poyonya kan, macam poyonya kau. Tapi dekat sini menjadi rutin dan kita tak rasa benda tu kekok pun. Jom solat jemaah, kalau solat dah, benda tu biasa dekat Mesir, dekat surrounding BKKIMM ni lah. Antaranya juga contoh, ada sahabat-sahabat saya yang jaga solat jemaah ni. Dia contoh macam dia ajak kita pergi masjid subuh tu, memang dia kejut, memang ni macam lah, macam tu. Dan juga surrounding yang baik juga daripada sudut nasihat menasihati. Memang bukan tak jaga hati, tapi nak jaga diri kita. Sahabat-sahabat kat sini, contoh masa saya jadi kepimpinan dulu, ada di antara sahabat saya lah, Ustaz Iqbal. Dia banyak jugalah bagi nasihat tentang kepimpinan, sebab dia antara yang naik pimpinan awal juga dengan saya, Ustaz Muaz, Ustaz Asif antaranya. Dia kata, "Ma, kau dah jadi YDP, jadi kau kena buat solat hajat dan solat istikharah." Dia kata, solat istikharah ni bukan nak pilih calon saja, dia kata, tapi sebabkan kau jadi YDP, kau kena buat istikharah supaya pilihan kau lepas-lepas ni, sebab kepimpinan ni dia akan datang satu masalah yang membentuk pilihan, dan kita kena buat pilihan secara segera. Tu antara nasihat yang saya ingat lah, sahabat-sahabat saya. Dan kalau contoh pada sudut pakaian juga, nasihat antaranya Ustaz Akram. Contoh kalau nak pergi satu majlis, ni okey tak pakaian macam ni, okey tak okey. Daripada sudut ilmu kelas luar terasi, Ustaz Hafiz Syakirin antaranya sahabat-sahabat saya, Ustaz Salman, dia kata jom kita pergi kelas ni nak, kelas Al-Azhar. Pernah sekali Ustaz Hafiz Syakirin ajak saya pergi kelas Al-Azhar. Masa tu kelas apa tak ingat lah, kelas Tafsir Jalan Lain maksudnya. Banyaklah hidupkan budaya macam tu, budaya ajak benda yang baik, jauh perkara yang buruk. Kalau main game pun sekarang dah kurang dah, memang rasa macam jarang main game lah. Dan kita katakan sebab kat sini lah diorang tegur, asal main game ni, tegur. Dia nasihat tu memang kita kata membina diri kita lah, membina diri kita. Tu antara yang kita kata seronok lah. Amal ma'ruf nahi munkar tu sentiasa berjalan, bukan sekadar kita dapat pengisian je, kita amalkan terus. Biar solehah dalam ni pun, biar solehah dalam BKKIMM pun, kita katakan memberi kesan lah kepada diri kita sendiri. Itulah sedikit sebanyak kita kata sudut, banyaklah peringkat BKKIMM ni dia bagi kesan positif kat saya sendiri sebenarnya. Dan saya kira sahabat-sahabat lain pun dapat juga kesan-kesan ni. Dan yang terakhir sekali, nasihat untuk mahasiswa. Nasihat
kalau ikutkan. Ramai lagi senior-senior yang saya kira yang mampu bagi nasihat. Cuma apa yang boleh saya nasihatkan untuk hidupkan bi'ah-bi'ah solehah, hidupkan bi'ah teguh meneguh amar ma'ruf nahi munkar. Sebab sekarang ni ramai yang boleh buat amar ma'ruf, maksudnya jom solat, tapi nahi munkar tu susah. Jadi kena hidupkan. Contoh macam nahi munkar, contoh macam ada sahabat yang kita kata berikhtilat, tegur cuma kena cara baik lah, kena dengan uslubnya. Contoh macam tak bagi kuliah ataupun kita kata malas nak belajar, nak kita lelaki, tegur sahabat-sahabat supaya bagi hidupkan budaya ilmu. Dan juga antara nasihat yang boleh saya bagi, jagalah kesatuan. Sebab kita dekat Mesir ni tak ada siapa-siapa dah. Kita hanya ada sahabat-sahabat kita, dan sahabat-sahabat kita ni lah yang kita kata keluarga kita. Kalau kita sakit, mereka lah yang cari kita, ataupun kita lah kena cari mereka. Kalau kita perlukan kewangan ke apa ke, memang inilah kita katakan budaya, kita kata keluarga ni memang ada dalam persatuan. Jadi jagalah kesatuan, jagalah hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita, dan jangan lupa juga kita jaga hubungan kita dengan Allah SWT. Sebab benda tu yang paling penting lah. Kita sebagai penuntut ilmu kena jaga hubungan kita dengan Allah SWT. Kita jaga kita punya amal fardi kita, dan juga kita kata lain-lain lah. Itu saja kot. Akhir sekali, saya mohon maaf lah sebarang kekurangan daripada peringkat saya kalau tak sampai apa yang peringkat penganjur minta. Dan juga terima kasih kepada semua senior-senior, ustaz-ustaz, adik-adik yang banyak bagi tunjuk ajar kat saya. Dan juga kita akan berjumpa lagi lah insya-Allah pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.